Apa khabar semua? Dalam video kali ini kita nak tengok perbezaan antara gearbox CVT dan DCT. Korang ada pakai tak CVT atau DCT ni dalam kereta korang? Jom kita tengok apa sebenarnya CVT dan DCT ni. Kenapa gearbox ni popular dan apa pros and cons dia untuk setiap sistem ni. Baik, yang pertama sekali CVT ni maksud dia Continuously Variable Transmission dan DCT pula maksud dia Dual Class Transmission. Contoh kereta yang pakai CVT ni termasuk Honda Civic, Toyota Yaris, Toyota Camry. Contoh kereta yang pakai DCT pula termasuk BMW M3, Ford Focus, Volkswagen Passat, Audi A4, Nissan GT-R dan banyak lagi lah. Untuk CVT, rupa dalam gearbox dia agak berbeza dari mekanisme gear yang kita biasa jumpa dalam kereta manual atau automatic. Sebabnya walaupun nama dia gearbox, tapi dia tak guna gear, dia guna puli. Maknanya dekat input shaft dari enjin ada satu puli, dekat output shaft ke tayar pun ada satu puli. Dan kedua-dua puli ni disambung menggunakan belt. Dan belting ni biasanya guna besi lah. Puli ni pula bentuk dia special sikit. Dia bukan macam puli biasa. Bentuk dia macam dua kon yang bercantum dekat puncak dia. Tujuan puli ni bentuk macam ni adalah supaya kedua-dua puli ni dia boleh berubah bentuk untuk ubah gear ratio antara input shaft dengan output shaft tadi. Dan sekali lagi, kita je yang panggil dia gear ratio. Padahal dia tak ada gear pun. Patut nama dia pulley ratio. Tapi mungkin sebab semua orang dah terbiasa dengan nama gear ratio, so kita pun guna sajalah. Jadi kiranya gear ratio kereta kita akan ditentukan oleh perubahan bentuk pulley ni tadi. Dan disebabkan bentuk kon ni dia smooth dari atas ke bawah, maka perubahan gear pun akan jadi smooth. Maknanya CVT ni dia tak ada gear 1, gear 2, gear 3 macam kereta biasa tu tau. Driver takkan rasa jerking macam kereta automatik yang biasa tukar gear tu. Dan maknanya antara pertukaran gear tu tak ada lagi kita rasa macam hilang power sekejap. Jadi pemanduan kita akan sentiasa smooth saja. Tapi cuba anda fikirkan kalau kita guna puli macam ni, macam mana nak masuk gear reverse kan? Enjin tu dia mana boleh pusing terbalik. Okey, dekat sini barulah ada guna gear sikit. Nama dia planetary gear. Bila kita masuk je reverse, mekanisme gear ni akan lock dengan gear luar, di mana gear di luar ni akan berputar arah berlawanan. Memang itu pun fungsi planetary gear ni, untuk terbalikkan arah putaran dalam satu paksi yang sama. Jadi bila dah berputar arah berlainan, maka bolehlah kereta tu berundur. Tapi yang peliknya, kalau kereta biasa ada satu je gear undur ni, kecil je gear dia, jadi kita tak bolehlah reverse laju-laju. Untuk CVT pula sebenarnya bila pakai puli, kita boleh reverse laju-laju tau, sebab tak ada limit gear ratio kita ni. Ini secara logiknya lah, tapi mungkin ada mekanisme dalam kereta CVT untuk hadkan berapa laju kita boleh reverse. Yelah, nak reverse sampai 100 km sejam nak buat apa kan? Disebabkan CVT ni gear ratio dia infinite ataupun sangat banyak, maka kereta yang guna gearbox CVT sangat fuel efficient dan jimat minyak. Dia efficient sebab sentiasa akan ada gear yang tepat, tak kira anda drive macam mana pun. Yelah, sebab gear ratio dia tak terkira banyaknya. Kalau contoh kereta biasa ada 5 gear contohnya, dan contohnya antara gear 2 dengan gear 3, mesti pada satu masa anda kena decide gear 2 lagi best ke gear 3 lagi best. Kalau CVT ni tak payah decide, nak gear 2.5 boleh, 2.6 boleh, 2.7 pun boleh, tak ada masalah. Kelebihan lain adalah kalau kita compare CVT ni dengan sistem gear yang lain, dia ni agak ringan dan pembuatan dia pun agak simple. Komponen utama dia hanya puli dan belt atau chain tu. Bila dia ringan maknanya boleh jimat minyak banyak lah. Tapi macam biasa, bukan semuanya bagus pasal CVT ni. Antara kelemahan dia adalah disebabkan dia guna chain atau belt, bunyi dia bising sikit sewaktu dia sedang beroperasi. Biasanya kita kalau bunyi enjin bising, kita okey lagi. Tapi kalau ada bunyi benda lain yang bising, memang kita rasa tak best. Kemudian satu lagi kelemahan CVT ni, dia berkait dengan psikologi manusia lah. Sebab dia smooth sangat. Mula-mula kita ingat smooth tu benda yang bagus kan? Dia macam ni. Sebab kita dah biasa kalau bawa kereta, kita expect akan dengar bunyi gear tu bertukar, betul tak? Bila kita makin laju, bila gear bertukar, enjin akan pergi ke RPM yang rendah sikit. Untuk CVT, anda tak akan dapat feeling macam ni. Jadi kalau tak biasa, kita akan rasa macam kereta tu rosak. Gear tu rasa macam tak naik-naik. Padahal memang dia tak ada gear. Kemudian kalau anda seorang yang enjoy bawa kereta, enjoy rasa power kereta,
enjoy turun naik gear, memang CVT ni mungkin bukan untuk anda. Sebabnya CVT ni dia ditala untuk beroperasi dalam keadaan yang paling efisien. Feeling tukar gear tu dah hilang tau. Dan kalau anda ni kaki tekan, biasanya tak dapat enjoy cara kereta tu bergerak. Kalau pakai dalam bandar, bawa pun tak laju, baru anda akan happy dengan CVT ni. Sebab tu ada manufacturer yang dia buat macam simulated gear change. Maknanya walaupun dia gearbox CVT, tapi pengguna dapat rasa perubahan gear ni. Dia ada pedal shift lagi untuk tukar gear. Bagi saya pelik sikit lah benda ni, sebab CVT tu nama dia Continuously Variable Transmission. Lepas tu kalau ada pedal shift, dah tak continuous lah gear change tu kan. Tapi mungkin ini yang menyebabkan CVT laku semula. Lagi satu, kalau anda perasan, untuk kereta performance atau simply kereta yang torque dengan horsepower dia tinggi, kereta-kereta macam ni dia tak guna gearbox CVT. Sebabnya CVT ni dia belum boleh handle torque yang tinggi dan dia tak fun. Orang yang beli kereta performance, dia mestilah dia nakkan fun tu, betul tak? Dari segi maintenance pula, CVT ni disebabkan dia simple, dia susah rosak lah. Tapi sekali dia rosak, memang mahal. Kemungkinan besar komponen dalaman tu tak dapat diselamatkan lagi, maka terpaksalah beli sebiji gearbox yang baru. Okey, cukup pasal CVT setakat ni. Jom kita tengok pula apa itu DCT. DCT atau Dual Clutch Transmission ni macam nama dia cakap, gearbox ni macam automatic biasa, tapi dia ada dua clutch. Satu clutch untuk kontrol gear yang genap dan satu clutch untuk kontrol gear yang ganjil. Bila sistem dia macam ni, anda boleh agak tak apa kelebihan dia? Contoh bila kita dekat gear 2, so gear yang genap. Bila kita dekat sini, clutch gear yang ganjil tadi dia dah ready tau untuk masuk ke gear 3. Contoh kalau kereta automatik biasa, untuk tukar dari gear 2 ke gear 3. Sistem hidrolik ni akan tekan clutch, kemudian masuk gear 3, kemudian lepas clutch tu. Kalau DCT, masa kita dekat gear 2 tadi, clutch gear 3 tadi dah ready tau nak lepas. Dia dah tekan siap-siap, tinggal nak lepas je. Bila kita tukar je gear, dia lepaskan clutch, terus masuk gear 3. Bila kita dekat gear 3 pula, clutch genap tadi pula akan ready untuk masuk. Jadi memang cepat betul untuk ubah gear dalam gearbox CVT ni. Dan feeling dia memang best. Anda akan rasa jerking sikit, tapi tak ada rasa hilang kuasa. Dan ini memang kelebihan DCT yang paling utama lah. Satu lagi, kita boleh kontrol dia secara manual kalau nak lebih fun. Maknanya, kalau kita nak performance, gearbox DCT ni memang sesuai. Sebab tu DCT ni kita jumpa dalam kereta yang torque dia tinggi lah, macam model Volkswagen Passat contohnya. Tapi Volkswagen pula dia tak panggil DCT, dia panggil DSG, iaitu Direct Shift Gearbox. Kiranya DSG ni sebenarnya DCT lah, branding saja yang berbeza. Kalau Audi pula dia panggil DCT ni S-Tronic. Konsep asas yang sama, cuma nama je berbeza. Okey, jadi kelebihan dia, shifting akan jadi sangat cepat tanpa kehilangan power. Tapi macam biasa, kalau ada pros mesti ada cons. Kelemahan DCT ni pula adalah mekanisme dia sangat kompleks dan ada banyak komponen dalam tu. Contohnya kereta biasa clutch ada satu saja, DCT ada dua clutch. Dan mekanisme yang kompleks ni ditambah dengan torque yang tinggi, maknanya kalau nak dibandingkan dengan CVT tadi, CVT lebih reliable. Dan DCT ni juga dia sangat mahal untuk dibaiki atau diganti. Sebab tu performance car saja yang ada DCT ni. Sebab kereta pun akan jadi mahal. Jadi kalau anda pakai DCT, maka perlu lebih berhati-hati dan kena peka dengan maintenance gearbox tu. Minyak DCT ni pun perlu ditukar ikut recommendation manufacturer lah. Minyak ni pun boleh tahan harga dia tau. Jadi memang betul lah, kalau kita nak something yang fun dan high performance, kita kena bersedia untuk bayar lebih sikit. Korang sendiri pernah bawa tak DCT dengan CVT ni? Mana yang korang rasa lagi best? Tinggalkan komen anda di bawah ni. Dan kalau anda baru saja terjumpa channel ni, bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.